Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa kita terlupa tadi. Kita buka pagi ni dengan apa pengurusan syarikat bersistem dan penamatan pekerja tarikh 10 Mac 2021. Slide kita yang pertama syarikat jelas akan tugasan dan tanggungjawab semua. Lepas tu kita mempunyai syarikat mempunyai dokumen lantikan yang lengkap. Selalu saya mention perkara ni pasal apa kita tak dapat lagi Pasal bila kata bersistem, jangan ada lagi lah lepas daripada keluar kelas saya ni, jangan ada lagi perkara mengenai lantikan staf, tak buat surat, jangan ada lagi Maksudnya tiap kali staf tu bila kita lantik, pekerja kita lantik mesti ada dokumen dia. Mesti ada surat dia Okey. Yang ketiga apa? Syarikat mempunyai sistem ganjaran dan pampasan. Bila kita cakap mengenai documentation bila kita kata documentation, pertama kita sebut personal file. Itu yang pertama. Yang kedua kita bercakap mengenai apa? File gaji. Yang penting ada tiga perkara yang saya selalu tekankan Pertama, file peribadi pekerja. Bila kita kata file peribadi pekerja, kita dah ada share borang checklist menyediakan file peribadi yang lengkap. Maksudnya dalam file peribadi itu dah ada, kita dah mention apa perlu wajib ada dalam file peribadi. Kemudian kita kata dokumenkan, maksudnya semua tu kena dokumenkan. Jangan ada lagi bila staf masuk tak ada surat. Jangan lagi bila staf kita kesahkan dalam jawatan tak ada surat Semua kena ada. Lepas tu bila kita sahkan mesti ada penilaian semasa dalam prestasi Lepas itu kita bercakap mengenai, selalu saya mention mengenai staff handbook Dalam staff handbook, bila kita kata pekerja, kita akan bercakap mengenai dia punya syarat dan temuan perkhidmatan. Dan bila cakap macam tu, kita pun perlu memikirkan kita juga perlu memikirkan apa ganjaran yang kita perlu berikan pada pekerja. Sebabnya pekerja datang ni senang ceritalah untuk cari rezeki makan gaji kan. So dia akan expect salary yang tidak tergugat, maksudnya tak ada, janganlah ada yang gaji tak dibayar pertamanya bayar cara betul. Kita dah tengok macam mana nak bayar OT cara yang betul kalau macam lepas tu macam mana nak buat pengiraan OT overtime. Dan kita ada mention allowance yang patut yang wajib dimasukkan apabila kita mengira OT, kadar OT So itu adalah menjadi, dan kita ganjaran. Masuk ganjaran ni faedah lah. Setengah kalau syarikat besar dia banyak, dia bukan saja monetary, maksudnya bukan hanya berbentuk wang ringgit, tetapi bukan juga yang tidak wang ringgit tapi faedah, macam kata insurans ada setengah kasih grup term life insurance, ada yang beri medical insurance samping tu kalau kata bahagian pengurusan pula dia ada beri kemudahan lain masuk kemudahan lain macam kata handphone diberikan, kereta diberikan So maksudnya tiap-tiap syarikat perlu menyediakan satu ganjaran, satu sistem ganjaran dan pampasan Ganjaran ni masuk apabila dia bekerja dia dapat ataupun faedah, atau bila ditamatkan dia diberikan apa yang sepatutnya dia terima sebab apa? Kita selalu bercakap pekerja datang dan pergi. So bila pekerja datang maksudnya bila pekerja tu bekerja dengan kita, so kita harus memberikan satu perkara yang dia akan rasa bukan setakat karier di syarikat kita, tetapi juga bila dia bekerja tu dia akan nampak macam kenaikan gaji kenaikan gaji dan hujung tahun dapat ada bonus. Selalunya perkara ni kita perlu fikirkan pasal apa? Kita nak retain pekerja. Kita nak make sure kerja yang bekerja dengan kita tu lama walaupun sekarang kita pasti orang kata tak ramai pekerja yang akan loyal. Loyal maksudnya setia lah. Kalau macam dalam zaman 90-an orang kata ramai yang akan tak bertukar kerja. Kenapa loyal? Tapi sekarang kurang kalau kita tengok rata-rata kurang perkara ni. So sekarang kita perlu ada sistem. Maksudnya bila kita cakap mengenai kenaikan pangkat, kita kena ada polisi. Kita tak boleh cakap maksudnya kita bercakap ataupun kita naikkan pangkat tu tanpa ada orang kata ada sistem yang tepat. Sistem yang tepat maksud saya bila kita kata kalau kata kita buat performance appraisal bila kita cakap mengenai performance appraisal, situlah bermulanya orang kata sistem ganjaran dan pampasan. Sebabnya bila kita buat performance appraisal ni baru kita boleh rate kan. Baru boleh kita
nilaikan pencapaian seorang pekerja tu. Bila kita dapat nilaikan pencapaian seseorang pekerja tu, baru kita dapat relatekan banyak mana ataupun berapa dia punya multiplier untuk kita berikan pada dia. So bila ada macam ni, kita dah transparent. Kita tak ada orang kata kita pilih kasih, tak ada orang kata kita memberikan sesuatu tu maksudnya maksudnya transparent. Maksud bila kita berikan sesuatu kenaikan tu, kita orang kata berdasarkan kepada sistem yang kita dah ada, polisi yang kita dah ada. Because kalau syarikat besar memang dah ada, polisi kenaikan pangkat dah ada, polisi nak beri bonus pun dah ada. Pakai contoh katalah, kalau kenaikan pangkat syarikat besar, selalunya dia akan letakkan minima 2 tahun. Maksudnya paling awal pun dalam masa 2 tahun dan tahun berikutnya dia akan naik pangkat. Dia tak ada tiap-tiap tahun dia naik pangkat. Lain orang kata kalau kenaikan gaji. Kenaikan gaji normally dia beri berdasarkan cost of living, peningkatan kos kehidupan. Tapi kalau kata kenaikan pangkat, tidak. Paling-paling pun diberi 2 tahun sekali. So dalam 2 tahun tu dia akan tengok scoring kita. Scoring secara keseluruhan. Yang tu yang kita tengok pada performance appraisal. Macam mana kita buat performance appraisal dalam syarikat. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, mempunyai pengurusan sistem sumber manusia yang baik. Bila kita kata pengurusan sistem sumber manusia yang baik ni, maksudnya kita ada polisi kita pertama. Ada polisi kita, lepas tu bila kita nak ambil sesuatu jawatan tu, kita tahu apa step yang kita nak buat. Maksudnya kalau kita nak ambil sesuatu, nak adakan satu post, kita tahu macam mana step yang kita nak kita gunakan. So yang kelima, sumber manusia diserahkan kepada sumber manusia. Ini satu perkara yang kebanyakannya terjadi dan sepatutnya tidak. Pasal apa? Selalu kita dengar, oh ini sumber manusia punya kerja. Sedangkan macam saya mention selalu, semua pengurus adalah pengurus sumber manusia. Memang sepatutnya ada, bukan maksudnya, ada sebahagian memang kerja HR. Tapi kebanyakannya kerja tu ditanggung bersama oleh pengurus-pengurus yang bukan semata-mata pengurus sumber manusia. Macam katalah kita buat job description. Kita pernah dengar kan job description. Job description, tugas dia bukan secara total di bawah tanggungjawab sumber manusia. Sebabnya ada dua. Pertamanya, sumber manusia bukan pakar dalam bahagian masing-masing. Maksudnya kalau kata bahagian tu bahagian jualan, sumber manusia tak pakar. Sumber manusia hanya coordinate ataupun facilitate untuk buat job description. Itu yang pertama. Sebab dia, kita bukan pakar. Bukan pakar, kita tak tahu secara detail. Sebab kita sumber manusia. Kita tahu sumber manusia punya bidang. Macam kita faham sumber manusia ada 6 bidang utama. 6 bidang utama. Macam kata sale, dia ada bidang-bidang dia. Macam marketing, dia ada bidang-bidang dia. Macam kata operation, ada bidang-bidang dia. So sebab tu, kalau kata kita nak buat job description adalah tanggungjawab ketua jabatan untuk sediakan. Ketua jabatan untuk sediakan, sebab dia, hanya ketua jabatan saja tahu bagaimana syarikat tu boleh berfungsi dengan baik. Pasal tu dia nama ketua jabatan. Ketua jabatan ataupun head of department. So dia yang tahu macam mana department tu dapat berjalan, and dia saja yang tahu macam mana department tu boleh berjaya. And dia juga yang pasti macam mana staff dia dapat berfungsi dengan baik. Sebab tu bila kita buat job description, kita akan ada objektif. Kita akan ada objektif dalam job description. Selepas objektif, kita ada skop dan tanggungjawab. Skop dan tanggungjawab ni ditentukan oleh ketua jabatan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, bila kita buat assessment, penilaian prestasi. Bila kita buat penilaian prestasi, penilaian setiap pekerja itu akan dilakukan oleh head department tu dulu. Kalau kata head department tu sale, so head department yang akan assess, akan nilaikan semua prestasi pekerja bawahan dia. Selepas tu dia sendiri akan dinilaikan oleh tuan punya syarikat ataupun pengarah. Jadi turutan dia macam tu. Maksudnya pertama, dia akan sediakan job description. Yang kedua, dia akan buat penilaian pada pekerja dia. Dan yang ketiga, dia akan paskan pada HR. HR akan compile semua.
Bila kita kata compilekan semua tu dalam bentuk performance appraisal punya summary, mungkin you all pernah tengok ataupun tidak, tapi selalunya kita akan buat by department by department. Department akan appraise dia punya staff dia sendiri. Selepas dia appraise staff dia, HR akan collect semua. Collect data dan kita akan masukkan dalam satu table lah atau satu jadual dan kita comparekan jadual tu. Sebab apa? Kita nak tahu ada setengah bos yang very strict. Memang dia straight lah. Memang dia keras sikit. So dia akan kasih skor pada pekerja dia mungkin 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ada setengahnya pula very lenient. Semua kasih 4, 5, 4, 5. So bila jadi dalam macam ni, HR akan step in. Dia akan collaboratekan benda tu. Maksud dia akan pastikan yang tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut. Sebab dia apa? Dia nak fair pada semua pekerja. Iaitu maksudnya bila kita kata sumber manusia ni memang mengurus syarikat, tetapi ada bahagiannya diuruskan oleh ketua jabatan masing-masing. Okey, yang keenam, syarikat mencari dan mencuba mana yang baik. Kita faham sumber manusia ni akan mencari, pertamanya kita akan memastikan dapat pekerja yang baik. Dapat pekerja yang baik. Bila kita nak dapat pekerja yang baik ni, kita tak boleh garanti. Kita faham. Kita akan hanya dapat menyediakan apa kriteria. Apa kriteria yang penting untuk seseorang pekerja untuk kita pilih. Tetapi bila pekerja tu masuk, baru sebahagiannya baru kita tahu macam mana setiap pekerja tu melaksanakan kerja dengan sikap and attitude-nya. Sebab tu bila kita nak ambil pekerja, kalau tengok tadi macam mana kita nak ambil pekerja, betapa panjang ni saya ceritakan. Sebelum nak iklan macam mana, dah iklan macam mana, lepas iklan kita saring lagi. Lepas saring tu kita lepas kita shortlist, kita berikan soalan untuk mereka jawab. Lepas kita berikan soalan mereka jawab, kita panggil interview. Lepas kita panggil interview, baru kita decide mana yang sesuai dengan kita ataupun tidak. Selepas tu baru dia masuk kerja. Bila dia masuk kerja tu, bukan kita dapat dapat memastikan apa yang dinyatakan dalam temuduga tu benar. Ada sebahagian ni orang kata dia because temuduga ni sometimes dipanggil showcasing. Dia hanya boleh bercakap. Tapi kalau kata kita tak dapat menjadikan seorang penemuduga yang baik, kita tak akan dapat calon-calon yang untuk dilantik dalam keadaan yang baik. Jadi kita still mencari. Itu kita masukkan mencari dan mencuba mana yang baik. Sama ada dalam sistem ataupun tidak. That's why bila kita ada cakap pasal perniagaan, kita akan tengok sama ada perniagaan kita maju ataupun tidak bergantung kepada sistem yang kita gunakan. So dari sini yang kita bincang ni maksudnya dalam area sumber manusia. Dalam sumber manusia mencari, mencuba. Dan apabila kita dapat yang baik, kita cuba perbaiki. Pasal itu kita improvisekan apa yang kita ada. Okey. Mengapa? Now kita cakap pula. Okey. Tadi saya ada mention visi, misi dan objektif tu kenapa penting. Pasal apa? Bila kita cakap macam ni, normally orang kata ada, visi ada, misi ada. Tapi kat mana? Digantung je. Sebab apa? Kalau syarikat besar, visi, misi ni adalah menjadi satu matlamat yang dia orang akan pegang. Maksudnya dia bila dia buat polisi, bila dia buat mana-mana projek, dia akan balik pada apa polisi dia, apa matlamat dia. So selain pada polisi, visi, ada syarikat yang ada fungsi pula, macam kata ada pilar, berapa pilar dia. So dia akan berpegang pada dia punya pilar-pilar yang dia cuba tanamkan. Pasal apa? Bila dia besar, dia perlukan sekata. The word dia sekata. Maksudnya apa tindakan dia akan balik pada asas penumbuhan dia. Dia bekerja sebagai satu pasukan. Ini orang kata macam mana kita nak menguruskan syarikat lah. Kalau kata kita berpecah dalam syarikat, kita faham dalam syarikat ni ada yang ada syarikat yang politik. Saya tak dapat nafikan ada berpolitik. Kita akan nampak benda ni. Bila kita nampak benda ni dia bekerja, tetapi orang kata ada macam berpuak-puak. Itu kenyataan. Saya dah lama bekerja. Ini adalah kenyataan dalam mana-mana syarikat pun. So orang kata bila sebagai HR kita kena cuba pastikan
apa yang dibincangkan, apa yang dinyatakan, apa yang dikatakan adalah untuk mencapai matlamat masyarakat. Sebab itulah selalu saya mention bila kita nak ada syarikat, kita selalu kena adakan mesyuarat. Dan mesyuarat tu perlu perlu kita adakan agenda dia, dan kita adakan minit dia. Jangan tak ada. Sebab apa? Kalau kata kita melaksanakan satu syarikat, kita tak ada meeting. Bila kita tak ada meeting, macam mana perkara nak berjalan? Menjadi sukar macam mana perkara tu nak berjalan, nak follow up, because kita apa? Kita manusia. Kita tend to be lupa, tend to be terlepas pandang. So tapi kalau kita ada mesyuarat, kita ada meeting yang beragenda, yang berminit, insya-Allah kita dapat melaksanakan kerja tu dengan baik. Sebab apa? Kita macam kita selalu mention kita not running kedai kopi, kita menjalankan syarikat dan kita perlu minit-minit tu orang kata diminitkan, dia diambil tindakan. Because kita pun ada minit-minit pun ada banyak jenis. Macam kita bila kita nak ambil apa minit mesyuarat, banyak sistem ada. Okey, dan yang ketiga, jawatan hakiki penentu tugasan anda. Okey. Bila kita kata jawatan hakiki, kita tak boleh lari apa jawatan sebenar kita ataupun apa jawatan sebenar pekerja yang ada dalam syarikat. Sebab apa? Manusia ni limited. Kita ada kekangan. Kita pertamanya kita bukan Superman ataupun Superwoman yang tahu semua perkara. Itu yang pertama. Kedua, kita orang kata kita hanyalah ada 8 jam sehari. Dan yang ketiganya kita tadi kita mention pasal penilaian. Bila kita kata kita terhad dalam bentuk kita punya kepandaian kita ataupun ilmu kita. Jadi kita tak akan dapat memberikan orang kata 100% ataupun fokus yang 100%, fokus yang 100% dalam melaksanakan satu-satu kerja kalau kita menanggung terlalu banyak tugasan. Sebab tu kalau kita buat JD yang selalu saya maklumkan, JD kita yang paling bagus adalah 8 hingga 12. Jangan lebih. Kalau lebih daripada tu, mungkin ada yang akan tertinggal dan kita tak dapat melaksanakan tugas kita dengan baik dan fokus kita juga tak dapat diberikan 100%. Tu balik semula apa jawatan hakiki. Sebab tu bila kita mention macam kenapa KPI penting, kenapa JD penting dan akan timbul bila KPI penting, JD penting dan kita kata kenapa carta organisasi penting. Sebab tu bila kita nak buat jawatan, mana-mana tugasan ataupun kita nak adakan jawatan kosong, kita perlu ada carta organisasi untuk kita tahu, kita pastikan apa jawatan sebenar yang kita perlu untuk diisikan. Memaksimalkan modal yang dipunyai. Faham? HR adalah cost center. HR adalah cost center. HR bukan profit center. Bila kita macam ni, kita akan banyak bermain pada masa dan juga pelaksanaan kerja mengikut waktu yang ditetapkan. Sebabnya kita hanyalah menyelesaikan masalah ataupun memberikan satu perkhidmatan yang berdasarkan shared service. Selalu saya kata shared service. Maksudnya perkhidmatan yang dikongsikan. So bila kita kata shared service, kita tidak ada menjana pendapatan sebenarnya. HR tak menjana pendapatan tetapi dia memastikan pekerja-pekerja di lain jabatan dapat bekerja dengan baik dan dilantik dengan kelulusan yang diperlukan. Sebab tu bila kita cakap mengenai sumber manusia, kita akan bercakap mengenai apa? Kelayakan seseorang yang kita ambil. Selepas kelayakan yang seseorang kita ambil itu, kita akan tengok skill dia. Sama ada mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik atau tidak. Dan di sini akan timbulnya apa? Timbulnya latihan dan pembangunan. Sebab apa? Bila kita buat penilaian pekerja, kita akan melihat daripada segi pekerjaan masing-masing. Kemudian akhir sekali, kalau kita tengok dalam performance appraisal, apa yang kita tengok? Apa dia punya strength? Strength dan weaknesses dia. Apa dia punya kekuatan dan kekurangan dia. Bila kita tengok kekuatan dan kekurangan dia, itu adalah orang kata tempat yang kita HR perlu ambil perhatian. Kita perlu ambil tahu pasal apa modal di sini bukan hanya setakat wang ringgit. Kita ada pekerja itu adalah modal.
Kalau dalam bahasa HR adalah kita punya sama ada kita ada capability ataupun capacity. Kalau kita macam cakap mengenai capacity, kita bercakap mengenai numbers. Kita bercakap mengenai jumlah kaki tangan yang kita ada. Itu kalau capacity. Tapi capability, adakah mereka berkebolehan untuk melaksanakan kerja? Maksudnya pekerja yang kita lantik, adakah mereka mempunyai kompetensi yang mencukupi untuk melaksanakan tugasan mereka? Pasal tu kita kata macam mana nak memaksimalkan segala modal yang kita ada. Maksudnya setiap pekerja tu dia dah tahu jawatan hakiki dia apa dan dia perlu melaksanakan kerja dia. Okey. Bila kita kata kita ada modal, kita ada pekerja. So kalau ada pekerja tapi mereka tak dapat melaksanakan tugas dengan mereka dengan baik, okey. Di sini saya ambil satu perkara lah yang kata kita tak perlu pergi jauh. Adakah mereka mempunyai kelayakan yang bukan kelayakan, sebenarnya adakah mereka mempunyai kemampuan ataupun ilmu untuk melaksanakan tugas tu dengan baik. Sebab itu kita ada ni sebab tu dalam syarikat kita ada level. Kita ada eksekutif, kita ada non-eksekutif dan kita ada manager. Kalaulah kata mereka tu dikenal pasti sebagai seorang eksekutif. Dan syarikat kita ada struktur. Struktur tu maksudnya ada level. Ada yang mention tadi level non-eksekutif, eksekutif dan pengurusan. So kalau dia dah menjadi level pengurus, dia perlu pandai menguruskan jabatan dia dengan baik. So maksudnya dia bukan saja menguruskan jabatan dia dengan baik, tetapi dia juga perlu menguruskan kaki tangan bawahan dia dengan baik. Ini termasuk dari segi apa? Segi dia punya skill. Skill ataupun kompetensi. Selalu kalau kata kita pernah dengar, kenapa latihan perlu? Latihan perlu dalam syarikat sebab apa? Sebabnya ada kaki tangan kita yang masih belum mencapai tahap dia untuk menjadi eksekutif. Sebab tu dalam syarikat yang mempunyai level yang tertentu, setiap pekerja yang perlu naik pangkat atau dinaikkan pangkat, mereka perlu menjalani certain latihan yang diwajibkan. Katalah sebagai contoh daripada operator. Operator nak naik kepada leader, dia perlu menjalani supervisory ataupun kursus penyeliaan sebelum boleh naik pangkat. Kalau kata untuk eksekutif, untuk jadi manager, dia perlu melalui satu sistem pengurusan sebelum dia boleh naik jadi manager ataupun naik jadi pengurus. Sebab apa? Bila dia naik daripada satu tahap ke satu tahap, dia punya responsibility ataupun dia punya tanggungjawab tu bertambah. Sebab tu saya selalu mention, kalau kata pekerja dinaikkan pangkat, JD dia mesti berubah. JD dia mesti ditambah kerja. Sebab dia dinaikkan pangkat, gaji dia dinaikkan. So bila gaji dia dinaikkan, kos dia dinaikkan. So bila kos dia dinaikkan, kita faham dia kena bawa lebih ataupun dia perlu menambah produktiviti dia lebih bergantung sebelumnya. Sebab tu bila kita kata lompang berarti kekosongan, ada luang kosong. Sebab tu saya mention awal tadi, kenapa latihan perlu. Macam ni lah, kalau kata kita nak masuk jadi pelumba kereta, kalau kata nak jadi pelumba kereta, kita bukan macam tu je terus masuk lita. Tidak, kita novice dulu. Kita mungkin dipanggil pelatih dulu. Bila kita kata pelatih, kita perlu ada orang yang kita ikut. Yang maksudnya ada satu orang yang kita ikut. Sama ada kita jadi sub driver ataupun kita ikut kereta dia. Itu sebabnya kita belum lagi boleh dilepaskan untuk membawa kereta tu dalam lita. Itu kalau kita kata nak masuk lita lah. So pun juga macam tempat lain. So ada lompang lagi. So lompang tu perlu diisi dengan latihan. Dan latihan kita faham, kita dah pergi tu lagi, kita dah pergi latihan dan pembangunan banyak cara. Macam salah satu contoh yang kita ada biasa dengar on job training. Ataupun latihan, macam kita latihan hari ni. Berarti kita cuba ada lompang. Lompang daripada segi ilmu sumber manusia yang kita kekurangan. So sebab itu kita adakan kursus-kursus macam ni. Okey, mengurangkan lompang dan kekurangan tu perlu diisi. Pasal orang kata, kalau biasa pernah gap analysis. Dia ada menganalisa kekosongan. Maksudnya kalau kata ruang antara sebelum dia naikkan pangkat dengan dia dinaikkan pangkat tu, ada lompong tu kita perlu isikan dengan latihan.
Kita perlu isikan dia dengan ilmu untuk dia mampu untuk apabila dia menjawab jawatan yang diberikan pada mereka ni, mereka mampu melaksanakan tugas-tugas dia. Itu maksud dia. Okey. Macam Haji hari ni. Oh, ada bunyi pula. Okey. Now bottom line ni untung dan rugi adalah utama. Kita selalu bercakap all these things, apa yang kita cakap untung rugi. Sebab tu bila saya mention bila kita ambil pekerja ada dua reason. Kita ambil pekerja ada dua reason. Satu untuk selesai masalah, kedua untuk bawa ataupun untuk menjana pendapatan syarikat. Dia ada dua perkara ni kita tak dapat lari. Bila kita dah fikir balik apa pun kita menjalankan bisnes adalah bottom line. What is our bottom line? Sama ada blue ataupun red. Kalau kata blue tu okey untunglah. Kalau kata red tu rugi. Jadi whatever yang kita buat pun dia punya efek dia, impact dia pada bottom line. Maksudnya apa benda lepas kita buat tu sama ada syarikat boleh menjana pendapatan ataupun tidak. Sebab tu apa yang kita perlu lakukan sebagai sumber manusia untuk memastikan kata antara-antaranya bila kita melaksanakan satu-satu tugasan secara direct lah kita cakap. Jangan sampai didenda oleh JTK. Atau ada polisi-polisi yang kita buat dalam syarikat ni berlawanan dengan akta kerja. Sebab apa? Macam saya mention tadi, HR ni adalah cost center. Cost center. Ataupun syarikat yang bukan menjana pendapatan. Dia hanya menyelesaikan masalah. Jadi bila kita cakap macam ni, so kita tak jana pendapatan. So kita perlu elakkan daripada kita didenda ataupun dikenakan penalti. Sebabnya orang kata bila dikenakan denda dan penalti itu orang kata adalah satu perkara yang kurang baik untuk HR. Jadi bila kita melaksanakan satu kerja tu make sure lah sebagaimana seboleh mungkin dan sebaik mungkin kita pastikan tidak berlawanan dengan akta kerja. Okey, now kita bercakap pula ada tiga. Now, yang tu yang pertama, ada tiga cara macam mana kita nak communicate dengan kita punya employee. Pertama, okey, ini masa apa? Tadi kita mention untuk bekerja sebagai satu team. Includekan affected employee. Kita masukkan pekerja kita ni apabila kita buat goal setting. Macam mana? Bila kita buat goal setting dan syarikat jangan tinggalkan. Maksudnya pekerja kena faham kenapa kita buat sesuatu perkara tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, give frequent meaningful recognition. Ini kadang-kadang kita selalu terlupa. Maksudnya recognition ni bukanlah semestinya kita memberi ganjaran yang besar pada ganjaran hanya berbentuk wang ringgit kepada pekerja. Kadang-kadang kita lupa, kita nak cakap well done pun susah kadang. Kita nak cakap you dah buat kerja yang bagus pun kita tak cakap lagi. Pasal apa? Kita manusia, kita perlukan perhatian. Mereka juga manusia, pekerja mereka juga manusia, mereka juga perlukan perhatian. Jadi tu bila kita bila kita ada pekerja, kita perlu memberikan kata-kata semangat pada pekerja kita. Yang ketiga, interact with employee on an informal basis. Selalunya kita akan bercakap mengenai internal memo. Internal memo ni maksudnya secara formal lah. So bila kita cakap ada perkara-perkara yang ada perkara-perkara yang tak perlu kita cakap secara terlalu formal. Ada bahagian-bahagiannya kita bercakap, kita berjumpa. Kita berjumpa, kita berbincang. Tak perlulah terlalu formal sangat. Okey. Okey, now pengetahuan tu yang kita tinggalkan, nanti kita akan cover lagi. Yang baki dia tadi. Pengetahuan tugasan jawatan hakiki. Mengapa jawatan itu perlu, amanah dan tanggungjawab. Tiap jawatan tu perlu. Maksudnya dia mesti ada amanah dan tanggungjawab lah. Maksudnya bila kita melaksanakan kerja tu, biasa kita kata mengenai syarikat pengurusan syarikat bersistem. Maksudnya jawatan tu perlu ada amanah dan tanggungjawab. Kita tak dapat lari. Kita tak dapat lari daripada perkara ini. Hey. Okey, ada matlamat yang sama yang perlu dipenuhi. So maksud that's why kita kata bila kita pekerja masuk kerja, kita kena ada JD, job description dan matlamat. So matlamat tu perlulah mereka penuhi. Sebab tu kita ada penilaian yang ditentukan.
Yang ketiga, ketua rakan sekerja, pelanggan, pemekat adalah sama. Maksudnya treatment yang kita berikan. Sama sini maksudnya kepentingan dia. Kepentingan dia. Jangan kita terlalu kata, memang kita faham. Orang kata customer is the king. Kita faham. Tetapi pekerja juga perlu kita layan dalam bentuk yang sama. Sama ada pembekal ataupun rakan sekerja kita tak boleh orang kata menganaktirikan mana-mana. Okay, priority resources dan end product. Apa priority kita? Resources yang kita ada dan end product ataupun output. Pasal apa kita kata jawatan hakiki? Bila kita kata jawatan hakiki, sama ada kita yang melaksanakan kerja ataupun pekerja kita. Okey. Selepas tu akan timbul decision making. Bila kita perlu buat decision ataupun kita perlu membuat keputusan, kita ada limitation kita. Dan kita ada masa yang tertentu dan kuasa tu adakah bawah kita. Kita perlu jelas bila kita melaksanakan tugas sebagai sumber manusia ni, ada certain thing yang bukan 100% bawah kita. Kita tak hendak bila kita mengambil sesuatu pilihan ataupun membuat sesuatu keputusan, dia dikatakan itulah keputusan kita sebagai individu. Sebenarnya kita sebagai sumber manusia ni bukan keputusan individu. Kita melakukan atau mengambil keputusan itu adalah kerana itu adalah polisi syarikat. Itu adalah polisi syarikat. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita ambil tindakan, kita ambil sesuatu tindakan disiplin, kita selalunya berpandu dalam keadaan yang sebenarnya sepatutnya kita selalu berpandu kepada recommendation ataupun cadangan daripada ketua jabatan tertentu. Kalaulah kita nak ambil tindakan disiplin, ketua jabatan itulah sebenarnya perlu mencadangkan. Kalau kata kita nak memberhentikan, kita hanya mendapat cadangan daripada ketua jabatan dan keputusan tu diluluskan oleh siapa? Tuan punya syarikat diluluskan. Bukan sumber manusia yang menamatkan. Dia perlu melalui tahap-tahap dia. Jangan kita ingat bila kita kata kita tamatkan perkhidmatan seseorang pekerja tu keputusan pada HR. Tidak. Dia adalah keputusan syarikat. Sebab tu bila kita nak kata macam mana cara selamat nak tamatkan mana-mana pekerja, kita perlu melalui domestic inquiry. Dalam panel domestic inquiry itulah yang akan memberikan keputusan ataupun mengeluarkan verdict, judgement mengatakan pekerja itu bersalah ataupun tidak. Sebab tu bila kita kata penamatan perkhidmatan bukan 100% kerja HR. Sini saya mention sini adalah kuasa. Kuasa pada penamatan tu bukan pada HR. HR hanyalah melaksanakan penamatan seorang pekerja itu selepas mendapat advice ataupun setelah mendapat nasihat daripada panel yang menjalankan DI itu tadi. Panel DI itu pun bukan, kita dah tengok last week kita tengok. Panel DI pun hanyalah boleh menjatuhkan hukum, mendapatkan keputusan salah ataupun tidak salah. Dan dia akan naik pada panel satu lagi yang tertinggi yang akan menjatuhkan apa jenis hukuman dia. Jadi HR hanyalah melaksanakan nasihat ataupun tugasan penamatan yang telah ditentukan oleh panel tersebut. Okey. Satu lagi, bila kita bekerja dalam mana-mana syarikat, semua pekerja adalah duta syarikat. Semua pekerja adalah duta syarikat. So kalau kita kata ada 30 orang pekerja, tak ramai yang akan memberikan macam kata product knowledge pada pekerja. Kita kadang bertanya pada kawan kita lah. Bekerja di mana? Dia kata, oh bekerja company ni buat apa? Adalah. Sedangkan mereka ni adalah duta syarikat kita. Duta syarikat kita sebab apa? Mereka boleh memasarkan syarikat kita, mereka boleh memasarkan produk kita. Bukan bermakna hanya orang yang in charge bahagian jualan ataupun bahagian pemasaran saja yang boleh memasarkan barangan. Tetapi kita juga sebenarnya boleh membantu untuk memasarkan barangan. Pasal apa? Kalau kata syarikat dapat meningkatkan jualan, meningkatkan sale tu akan balik semula kepada syarikat. Okay? So maksudnya sekarang, bila kita ada pekerja, kita boleh gunakan pekerja tu menjadi duta syarikat kita. So kerana itulah bila kata kita ada pekerja, kita maklum pada bekerja.
sama ada mereka dalam tugasan ataupun di luar tugasan untuk berkelakuan dengan baik. Especially bila pekerja kita memakai ataupun memakai pakaian korporat, baju yang berlogo, ataupun dipanggil corporate punya shirt ataupun corporate t-shirt. So bila mereka berpakaian macam tu, mereka adalah duta. So jangan bila mereka pakaian tu mereka berkelakuan yang tidak berapa baik. Sebab tu saya panggil, saya selalu juga mentionkan, maklumkan bila pekerja bekerja, mereka bukan hanya pekerja, mereka adalah juga tuan punya syarikat. Ataupun dalam bahasa besarnya, mereka juga adalah stakeholder. Mereka ada kepentingan dalam syarikat. So mereka tak perlu tahu apa jawatan hakiki. Okey, apa matlamat jawatan pula? Now kita bercakap mengenai KPI. Sebab apa? Benda ni semuanya berputar ataupun cycle dia tak dapat lagi. Bila kita kata nak menguruskan syarikat, kita kata jawatan. So daripada jawatan itulah mereka akan dapat mencapai matlamat mereka ataupun tidak. Ia berkaitan kerja anda dan pencapaian anda. Sebab tu bila kita kata, sekarang ni kita kata performance based. Bila kita nak urus sumber manusia, kita bercakap performance based. So bila kita ada performance based, kita ada target. Bila kita ada target, kita ada KPI lah. Pasal tu kita namakan Key Performance Indicator. Ataupun apa benda, apa yang mereka perlu capai. Macam kata semalam saya ada up dalam FB saya. Saya mention kan macam ni. Bila kita buat KPI, jangan masukkan tugasan harian kita sebagai matlamat. Tugasan harian tu memang kita perlu selesaikan. Memang kita perlu sediakan. Bila kita kata KPI, kita ada matlamat ataupun figures yang kita nak capai. So, benda ni tak dapat nak dibincangkan dalam masa yang singkat. Bila kita kata macam mana nak bentuk KPI. Tetapi orang kata ia berkaitan dengan kerja. Dan bila kita ambil satu pekerja, kita tahu. Kita dah ada JD, macam mana dia nak buat kerja dia. Tetapi JD dia, kalau kata setakat JD, tak ada KPI, tak cukup lengkap lagi. Okey, ia berkaitan kerja anda dan pencapaian anda. Maksudnya kerja kita tu. Bila kita kata kita melaksanakan kerja, kita ada tanggungjawab. Apa target kita? Apa target jawatan tu tadi? Kita akan juga cakap pasal masa modal, pengetahuan. Masa, maksudnya how long kita ada. Masa ni orang kata time ni. Modal ni bukan setakat, macam kita mention tadi, modal bukan setakat RM1. Ilmu pengetahuan tu modal. Pengalaman tu modal. Pasal tu bila kita nak ambil mana-mana bekerja, kita akan katakan pengalaman bekerja berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Itu juga merupakan modal untuk mereka melaksanakan kerja mereka dengan baik. So itu apa lagi yang mereka boleh gunakan untuk melaksanakan kerja dengan baik. Macam kata satu lagi apa? SOP, sistem. Kalau tak ada sistem, bila kita ambil pekerja, kita perlu menyediakan sistem. So kita harap dengan kedatangan mereka ni, mereka dapat menyediakan satu sistem. Sebab tu selain daripada, saya mention selalu, selain daripada staff handbook, kita perlu ada house rule. Contoh hostel, mana syarikat yang ada hostel. Ada tak rule hostel? Itu kita kena ada. Sebab apa? Kita perlu ada dokumen. So kita tak boleh, kita tak mampu nak adakan menjalankan syarikat hanya dengan mengawal dengan seorang dua yang mengetahui sistem-sistem yang tertentu. Jadi perkara ni perlu share. Perlu share untuk dia dijadikan sama rata dalam dalam syarikat. Dan yang ketiga dia matlamat jawatan perlu dipersetujui dan ditentukan. Ini bila kita buat KPI Bila kita buat KPI ataupun kita buat matlamat ni perlu dipersetujui bersama. Bukan maksudnya syarikat buat terus beri pada pekerja, pekerja mesti aku. Tidak. Dia kena two ways. Two ways communication. Bila kita buat two way communication ni, normally KPI ni kita buat pada awal tahun. Kita awal tahun kita tentukan apa target dia. Ataupun bila awal tahun ni, apa dia punya matlamat syarikat tu. Kalau kata selalu yang paling mudah lah, apa sale kita nak ambil. Berapa banyak jualan yang kita nak ada ataupun berapa unit barangan yang kita nak jual. Dan laporan. Kita kata matlamat jawatan perlu dipersetujui dan tentukan. Apa tu? Laporan berkala, maksudnya berjadual. Kita perlu ada laporan. Kita perlu ada report. Pasal apa? Kita kata nak bersistem. Nak bersistem ni pada report. Baru kita tahu baru kita tahu dia punya pencapaian. Pasal apa? Bila kita kata target, kita ada numbers. Katalah kita ada numbers.
Bila kita ada numbers, kita perlu capai numbers tu mengikut tarikh-tarikh yang kita tentukan. Ya. Tarikh-tarikh ataupun waktu-waktu yang ditentukan. Ya. So bila kita ada tarikh dan waktu yang ditentukan, kita mesti ada pencapaian sebenar. Berapa pencapaian kita. Dan bila kita ada pencapaian, kita akan ada sama ada kita reach, kita achieve ataupun tidak. Ya, sama ada kita reach, achieve ataupun tidak. Sama ada kita dapat mencapai matlamat tu lebih ataupun sama sebagaimana figure dia ataupun kurang. So ini yang kita katakan macam mana. Lepas tu kita akan tengok macam mana untuk tambah baik. Macam mana untuk kita sama ada perlu kita review ataupun untuk kita tambah. Kalau kata pencapaian it is too good, kita mungkin akan review balik. Kita kata okey, pencapaian bertambah, so kita akan naikkan dia punya ceiling dia ataupun dia punya matlamat dia. Okey. Dan selepas pada itu kita perlu berkomunikasi. Bila kita ada berkomunikasi ni, janganlah orang kata kita hanya dalam grup-grup kita saja. Maksudnya kita kena share benda ni. Okey. Anda ada hanya sebahagian dari sistem. Kita tak boleh dalam syarikat, kita tak boleh bekerja seorang. Kita tak mampu nak bekerja seorang. Pasal tu dia kata kita adalah bersistem. Bila sistem ni macam dia macam motor. Kalau kita tengok selalu macam motor ataupun macam apa? Motor ni maksudnya macam puzzle lah. Tanpa puzzle, tanpa sekeping, kita tak akan dapat completekan puzzle kita. Kalau kita kita bekerja, kita perlukan lain-lain jabatan untuk memastikan matlamat syarikat itu tercapai. Itu maksudnya kita perlu tim. Kita tak boleh buat kerja seorang. Kita tak boleh, kita tak mampu nak buat kerja seorang. Dan anda dinilai dari pencapaian anda. So memang ini kenyataan dia. Pencapaian kita macam mana? Sebab itulah bila kita mention macam ni, kalau kita tengok sumber manusia, HR, dia akan membuat penilaian prestasi atau mengeluarkan polisi-polisi. Semua polisi-polisi yang dikeluarkan ini adalah untuk memastikan, orang kata pertamanya, polisi syarikat tu dipatuhi. Itu yang pertama. Kedua, kalau kata tak patuhi, macam mana kita nak ambil tindakan. So kalau kita kata pula pencapaian individu, ataupun pencapaian pekerja, macam mana sama ada pencapaian pekerja tu tercapai ataupun tidak. Jadi itu yang kita katakan kenapa KPI tu perlu. Setiap jawatan mesti ada target dia. Mesti ada tugasan dia. Bukan kadang-kadang kita tengok kadang-kadang pekerja ni kadang-kadang sibuk saja, tapi sedangkan kita tak tahu sama ada dia capai matlamat dia ataupun tidak. Jadi di sinilah timbulnya macam mana ketua jabatan tu memainkan peranan. Macam mana ketua jabatan memainkan peranan bahawa pekerja mereka melaksanakan tugasan tu dengan baik. Cara dia apa? Buat KPI. Okey. Bising pula. Ini saya rasa kita dah cover tu lagi. Bila kita kata 5 pekerja, 5 langkah wajib apabila pekerja melapor diri. Pertamanya kita kena beritahu ni lah. Kontrak dan job description. Pasal ini sebenarnya pun ada ulangan pada yang lepas. Maksudnya bila kita berkata pengurusan syarikat bersistem, kita perlu buat benda ni. Jangan tertinggal. Jangan tinggalkan ke mana induction. Kita bila pekerja masuk, kita perlu ada induksi. Kita ada siapa, kita kena perlukan apa produk yang kita buat, apa produk servis yang kita jual, siapa dalam syarikat. Pasal tu bila pekerja masuk, jangan terus minta mereka buat kerja. Adakan induction. Adakan induksi untuk mereka laksanakan. Siapa dalam syarikat, kenapa jawatan tu perlu, kenapa jawatan tu ada, dan apa objektif jawatan dan tugas tu. Ini penting pasal apa? Kita tak boleh nak ambil ringan. Bila pekerja masuk, terutamanya pekerja yang berjawatan tinggi. Kalau kita nak ambil eksekutif ni bawah ni mungkin ada 5 ataupun 6 orang kaki tangan. So kita perlu pastikan yang dia ni kenal kaki tangan dia, dia tahu tugasan dia. So kita pun macam kita mention tadi, key performance indicator, apa yang diharapkan, apa perlu dipenuhi, dan apa sukatan prestasi yang kita tentukan, dan apa reward dia. Apa ganjaran yang kita dapat ataupun punishment. Dan staff handbook. Kalau kita ada staff handbook, kita kena beritahu pada pekerja dan kaki tangan kita. Polisi dan panduan, reward, proses, disciplinary. Sebab tu, bila kita ada staff handbook, dalam staff handbook paling akhir sekali, normally kita akan ada isikan apa?
disciplinary punya prosedur. Macam mana kalau kata pekerja melanggar peraturan, apa tindakan disiplin yang akan dikenakan. Itu adalah sebahagian daripada dalam bising pula narinan. Okey, itu. Yang last sekali, tempoh percubaan. Ini jangan tinggal. Ini revision sebenarnya. Okey, bila kita ada pekerja, make sure apa ni 5 langkah wajib apabila pekerja melapor diri. Kita jangan sekali-kali tertinggal benda ni. Sebabnya apa, selalunya kita tengok bila tertinggal masih ada lagi pekerja tak ada surat, masih lagi personal file dia tak disempurnakan, dan ada lagi pekerja yang tak dapat polisi. Sebab dia macam ni. Daripada ada 2-3 syarikat yang lalang ni saya jumpa, bila kes mereka dirujukkan kepada JTK. Bukan JTK, ke IR, Jabatan Perhubungan Perusahaan. Ada dalam dipanggil apa statement daripada apa, bila pekerja melaporkan ataupun merujuk kes mereka kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan ataupun IR, ada yang menyatakan mereka tidak diberikan staff handbook. Sebab apa? Staff handbook diletakkan dalam website. Jadi bila macam ni, kita sebagai HR pastikan pekerja kita akses kepada polisi. Kenapa? Kalau mereka kata mereka tidak akses pada polisi, apa yang terjadi? Syarikat akan dikenakan tindakan seolah-olah polisi itu tak wujud. Walaupun orang kata ignorant is not an excuse. Sebab tu bila kita tak berikan benda ni kepada pekerja, macam polisi tu kena bertulislah fizikal dan diberikan ataupun di-share dengan pekerja dalam bentuk macam mana pun, sama ada soft copy atau mereka boleh akses. So perkara ni jangan ambil ringan. Pasal apa, dalam kes tu ada 2 atau 3 pekerja menyatakan mereka tidak diberikan staff handbook. Sedangkan staff handbook tu diletakkan di website. Maksudnya siapa pun boleh akses at any time. Sebab tu kita panggil 24/7. 24 hours a day, 7 days a week. So maksud at any time dia boleh akses pada that information. Ini jangan kita tinggal lah. Pasal apa, kalau kita nak menguruskan pekerja, cara kita yang bersistem, yang elok, kita kena ada. Kita kena ada bila pekerja masuk kerja, apa yang kita nak ambil tindakan. Di sini kita ada sepatutnya ada lagi bahagian-bahagian yang perlu diambil tindakan. Sebagai contoh, bila pekerja masuk kerja, kita perlu sediakan apa dia punya peralatan dia. Ingat masa kita buat job analysis dulu, job analysis kita mention ada perlu 5 perkara. Pertama, kita perlu ada tugasan dia, JD dia, kriteria dia untuk jawatan tu, apa skill dia, apa kompetensi dia, dan lepas tu apa gaji dia yang kita nak bayar pada dia, dan yang kelima, apa peralatan yang diperlukan untuk dia melaksanakan kerja dia. Peralatan ni termasuklah office space, kalau macam dulu extension telefon dengan extension sekali, sama ada desktop ada ataupun laptop diperlukan. That kind of thing yang kita perlu sediakan untuk pekerja. Dan semua ni selalu ni akan jatuh pada sumber manusia ataupun admin. Kalau kita sebagai sumber manusia, itu di bawah kita juga sekali lah. Okey, ni jawatan hakiki. 5 langkah wajib apabila pekerja melapor diri. Serupa macam tadi juga yang kita mention, apa yang diharapkan polisi. Ini tak dapat nak lari lah. Tak dapat lari. Ini adalah yang kata cara-cara macam mana macam mana apabila kita sebagai sumber manusia ni, bila kita menerima orang baru. Bila kita menerima orang baru, kita tak boleh nak lari daripada step-step yang saya sharekan sekarang ni. Maksudnya kita bila pekerja masuk, mereka ni ada expectation dia. So macam mana kita nak meet dia punya expectation, kita perlukan apa company punya expectation pada dia dulu. So sebab tu bila pekerja masuk, kita ada induction. Kita adakan dia jumpa dengan semua orang. Pasal apa, kita nak kenalkan dengan dia. Macam kata saya dulu, saya pernah bekerja satu syarikat. Induction saya sampai 3 bulan. Saya perlu pergi daripada satu syarikat ke satu syarikat, daripada satu department ke satu department, hanya untuk saya memahami macam mana syarikat tu berfungsi. Macam mana syarikat tu berfungsi, apa produk dia. Bayangkan 3 bulan hanya untuk induction saja. So bila dikata buat macam tu,
Pakai label dia. Pasal apa? Label yang saya masuk tu agak tinggi sikit. So bila masuk tu kita tahu kita tidak hanya bekerja di dalam bilik saja. So kita tahu orang kata macam mana feel. Feel tu macam mana padang tempat dia orang bekerja tu atau macam mana cara dia orang bekerja. Bila kita faham cara dia orang bekerja tu, bila kita buat polisi, tidaklah kita buat polisi hanya memandang pada jauh. So kita tahu keadaan di bawah atau tempat mereka bekerja tu sebenarnya macam mana. Sebab tu bila kita ambil pekerja baru, jangan sekali-kali tak ada. Jangan sekali-kali tak ada inaction. Because apa? Bila tak ada inaction dia banyak. Dia banyak orang kata apa implikasi dia. Sama ada mungkin dia akan memberikan info yang salah ataupun dia ada perception yang tak baik ataupun bila dia menjawab pada query pada pelanggan tu tak benar, tak tepat. So kerana tu perkara ni amat perlu kita tekankan. Okey. 5 persediaan syarikat dan superior untuk menerima pekerja baru. Tadi kita cakap mengenai sumber manusia. Apa sumber manusia buat? So ketua jabatan pula. Panduan semasa tempoh percubaan. Maksudnya kalau pekerja tu masuk dia perlu buat evaluation semasa percubaan. Dia buat close monitoring, fact. Dan training ataupun coaching. Macam ni kalau kata kita masuk pekerja baru yang selalu kita mentionkan, jangan terus letak dia punya target tu sama dengan pekerja lama. Pasal apa? Nama dia pun pekerja baru. So dia belum lagi expert macam pekerja lama. Especially macam kata buat sale. Kalau buat sale pekerja lama katalah 10,000 sebulan contoh. Jangan terus bagi dia 10,000. Kasih dia satu target yang reasonable. Okey, target reasonable ni hanya head department saja tahu. Sebab apa? Dia perlu melalui proses-proses yang tertentu. Okey, standard operating procedure, SOP. Head department perlu ada SOP. Bahagian jabatan masing-masing. SOP ni bukan HR yang buat. Jangan salah faham. SOP bukan HR yang buat. HR buat SOP untuk HR. Untuk jabatan lain, ketua jabatan dia buat SOP. Macam mana kata nak approve sale, macam mana kata contohlah senang. Macam mana nak buat tuntutan dekat PT Cash. Itu bawah finance bukan bawah HR. Tapi HR normally akan consolidate, akan compile benda tu jadikan satu polisi, satu SOP file. So semua akan refer kat situ. So bila dia update, HR akan update dia punya SOP. Sebab tu mana-mana syarikat mereka yang ada SOP, mereka akan buat satu file SOP penting. File ni dia akan share. Kalau ada update, dia akan update di original file. Kalau kita biasa dengar ISO. ISO tu sebenarnya SOP. So bila kita ada macam SOP ni, yang kata itulah di mana pekerja dapat melaksanakan kerja secara orang kata uniform. Tak kira lah siapa datang, siapa pun pergi, dia punya kerja sama. Sebab tu SOP tu penting. Lepas tu penglibatan pasukan, maksudnya laporan apa yang perlu disediakan. Ketua jabatan tadi kena beritahu pada pekerja baru apa report yang diperlu sediakan. Ataupun peralatan kita mention tadi, peralatan yang untuk pekerja baru tadi. Ambil maklum, peralatan tu bukan hanya bermaksud yang fizikal. Kalau kata ilmu dia perlu ada, kata contoh macam mana dia nak close sale. Dia pun perlu diajar macam mana nak close sale tu. Okey, pasukan yang perlu mereka sertai dia kadang-kadang bila kata sebagai contohlah kita nampak sale tu ada tim dia. So dia perlu diletakkan dalam tim dia untuk dia belajar ataupun untuk dia mendapatkan ilmu macam mana nak close satu-satu sale tu. Itu kalau kata sale. Kalau kata HR mungkin dia diletakkan di bawah HR sama ada dah ada ataupun tak ada. Kalau anda sebagai HR, anda perlu kena pasti sama ada mereka tu boleh melaksanakan kerja independen ataupun tidak. Okey, kemudian mesyuarat apa yang mereka perlu sertai. Ataupun perbincangan grup apa yang perlu mereka sertai. Kalau tak ada grup pun sekarang ni kita ada WhatsApp group. Kita perlu beritahu dia apa WhatsApp group tu fungsi. Memang mudah. Tapi kita perlu ada polisi dalam WhatsApp group. Saya mention awal dulu. Kalau tertinggal, maafkan saya. Kita perlu ada polisi bila ber-WhatsApp. Jangan tak ada. Sebab dia ada macam saya mention awal dulu, mungkin kelas lain. Ada kaki tangan yang dibuang kerja hanya kerana keluar daripada WhatsApp group. Hanya kerana keluar daripada WhatsApp group, dia dibuang kerja. Tetapi sebab dia besar, ada misconduct besar. Sebab apa? Bila dia keluar dari WhatsApp group tadi, dia gagal melaksanakan ataupun menghantar laporan-laporan tertentu.
Dan pertama, yang kedua dia gagal mengambil tindakan apabila rakan-rakan sekerjanya meminta tindakan ataupun nasihat pada beliau. Sebab itu bila kita ada WhatsApp group, kita perlu adakan polisi. Itu yang pertama. Bila ada WhatsApp group, pasal sekarang ni kita bermeeting normally webinar saja ataupun Zoom. Bila ada WhatsApp group ni, kita ada polisi dia. Sebab kenapa WhatsApp group tu ditubuhkan. So ambil kesempatan jadi WhatsApp group kan tu adakan polisi. Jangan kita simply buat WhatsApp group dan kita biarkan. Kenapa kalau WhatsApp group tu diadakan dan perkara yang dibincang tu tidak membina, maksud saya ada juga WhatsApp group yang berniat kurang bagus. Dia menaikkan perkara-perkara yang negatif mengenai syarikat. Dia menghantar khabar-khabar angin yang tidak pasti. Ada yang di mana bila perkara ni terjadi, syarikat akan menerima implikasi yang kurang menarik. Sebab kerana WhatsApp group ni orang berpuak-puak. Jadi kerana itu kita perlu ada polisi WhatsApp group. Dan yang ketiga, file ataupun aplikasi yang mereka perlu mahir. So kalau kata ada file, apa ada akses. Sebab tu kita kena ambil ingat bila kita kata pengurusan bersistem, pastikan bila pekerja tu berhenti dia ada buat handover job ataupun serahan kerja, serahan tugas, mestikan. Sebab itu yang pertama. Yang kedua, bila pekerja berhenti kena buat exit interview. Ataupun temuduga perpisahan. Exit interview bila dia keluar, baru kita dapat kena pasti kenapa pekerja tu meninggalkan kita. Jangan tak ada. Ini adalah antara-antaranya orang kata praktis-praktis yang normal dalam pasaran. Pertama, bila pekerja berhenti kena ada handover. Kita faham ada pekerja terus lari. Yang tu yang kita kata kenapa mesyuarat penting. Bila kata pekerja berhenti, dia terus lari. Kalau kata mesyuarat ada berminit, kita boleh refer. Kalau kata mesyuarat tak ada berminit, file dia buat kerja sendiri, dia tak ada buka apa file tu, macam mana kita nak cari information daripada dia? Kita nak pergi masuk dalam sistem, password pun dia tak kasih. Okey, betul. Siapa tanya ni? Exit interview kita letak dalam personal file boleh. Kita letak dalam exit interview pun boleh. Sebab apa? Bila kita buat exit interview, yang kita akan dapat adalah informasi kenapa seseorang pekerja tu berhenti daripada syarikat kita. Bila kita kata exit interview, okey, adalah perpisahan. Tetapi ada syarikat besar yang dia akan buat assessment. Dia akan buat, apa dia panggil? Dia akan buat, sama ada dia buat satu survey, sama ada pekerja happy ataupun tidak dengan dalam syarikat. Dia ada soalan-soalan dia dan mereka, siapa-siapa pun boleh jawab soalan tu dan benda tu PNC. Maksudnya dia akan beri pada semua pekerja dan dia nak dapatkan feedback sama ada pekerja tu merasa selesa ataupun tidak di tempat mereka bekerja sekarang. Itu internal punya interview. Tetapi bila kita ada exit interview, normally exit interview ni kita letakkan dalam file exit interview. Itu sendiri atau kita boleh letakkan juga dalam file peribadi. Kenapa? Sebab apa? Kalau kita letak dalam file peribadi, itu mengenai pekerja tu. Tapi kalau kita letakkan dalam file exit interview, dia akan menjadi satu data, satu orang kata database kita kenapa pekerja tu berhenti. So kita tengok kenapa pekerja berhenti. Is it because of salary? Is it because of gaji? Gaji terlalu rendah, allowance terlalu rendah, ataupun is it because management? Dia ada dalam interview tu dia ada part-part dia. Dia ada part-part ataupun bahagian-bahagian dia yang akan memberikan maklumat kepada syarikat kenapa pekerja tu berhenti, adakah kerana perkara yang tak dapat dielakkan ataupun kerana apa? Kerana career progression, ataupun kerana gaji yang dirasakan kurang menarik di situ. So bila informasi ni kita dapat, benda tu kita akan review lah. Kita akan ambil perhatian dalam, bukan maksudnya bila kita dapat tahu satu kita terus naikkan gaji semua orang, tidak. Bermaksud bila kita dapat data tu, kita akan melihat secara keseluruhan adakah ia benar ataupun tidak. Pasal apa? Exit interview ni penting dalam syarikat yang mana pekerja ni selalu sangat keluar masuk. Ataupun syarikat yang very high turnover.
Okey, lepas tu penilaian bertulis. Ini selalu mention lah. Kalau kata 5 persediaan syarikat dan superior menerima pekerja baru. Maksudnya weekly or monthly assessment. Dia perlu buat. Dia perlu ada assessment. Then close meeting and recorded. Dia perlu buat penilaian bertulis lah. Okey, lepas tu kita determine untuk pengesahan jawatan atau tidak. Ini tadi yang pertama tadi, sebelum tadi kita kata buat induction. Ini tanggungjawab ketua jabatan. Kalau tengok kat sini, HR tak involved HR tak ada involved 100%. Yang involved kat sini semua adalah ketua jabatan berkenaan. Ketua jabatan berkenaan. Katalah macam semasa tempoh percubaan. Yang handle pekerja adalah ketua jabatan. Bukan HR. Penglibatan pasukan. Penglibatan pasukan pun ketua jabatan juga. Pastikan dia punya kaki tangan. Dia mempunyai tim. Lepas tu kata nombor 3. Submission ataupun schedule punya submission. Pun ketua jabatan juga yang perlu melihat keadaan tu ataupun memastikan keadaan tu berlaku. Kemudian penilaian bertulis. Penilaian bertulis pun dilakukan oleh ketua jabatan, bukan HR. Then lepasnya akhirnya sama ada disahkan jawatan ataupun tidak pun bergantung kepada ketua jabatan berkenaan juga. Okey, now kita pergi pula. Macam mana kita nak mengukur kejayaan syarikat? Pertamanya, okey, kita dah pergi tadi kepada pekerja. So now kita tengok pula macam mana syarikat tu berjaya ataupun tidak. Pertama, satu, keuntungan syarikat, kewangan. Kita tahu kadang-kadang, okey, macam mana nak tahu syarikat kita berjaya? Okey, saya ada letak 4 perkara kat sini. Pertama, keuntungan syarikat. Keuntungan syarikat ni kita tengok dari segi dia punya pendapatan dia lah. Keuntungan dari segi aset dia, cawangan dia bertambah atau berkurang. Kedua, pekerja dia. Bertambah tak pekerja dia? Produk dia bertambah tak? Lepas tu pasaran. Pasaran dia berkembang ataupun tidak? Kalau segi market share ni maksudnya sama ada share. Orang kata market pie dalam pasaran. Berapa persen pasarannya dia dah kuasai. Okey, yang kedua, kepuasan pelanggan. Sama ada pelanggan kita tu bertambah atau tidak. Ketaatan pelanggan. Dia stick pada kita ataupun tidak. Sama ada dia beli barang tu, is it because okey, kita maklum bila pelanggan beli barang tu bukan hanya setakat untuk beli barang. Dia ada yang beli barang kerana apa? Status ataupun kata image. Ataupun because barang tu branded. Kalau kata kita tengok mereka yang katalah sekarang ni beli handbag yang jenis handbag yang branded ni handbag. Yang mahal. Kenapa mereka beli? Mereka beli bukan setakat nak handbag, tapi mereka beli kerana lifestyle ataupun status masing-masing. Dan kenapa? Kualiti ataupun masa penghantaran. Kenapa mereka pilih? Kita pilih kata, kenapa pilih syarikat tu? Because apa? Satu, kualiti barang. Lepas tu, kita pun ambil tu masa yang diperlukan untuk menghantar barang. Ataupun lokasi ataupun harga. Adakah harga tu ataupun barangan tu berpatutan? Okey, 3, kepuasan pekerja. Ini pasal apa? Kita kata nak mengukur kejayaan syarikat. Pertama tadi, keuntungan dia. Keuntungan syarikat, kita tengok dari segi aset dia, bekerja dia bertambah tidak, produk dia bertambah ataupun tidak. Dan dari segi market share. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Sama ada pelanggan dia stick pada dia ataupun tidak. Because sekarang ni kita susah sikit nak cari loyal. Ataupun kesetiaan tu. Because barang terlalu banyak kat pasaran, berubah sikit aja pelanggan kita akan berubah. So kepuasan pekerja macam saya mention tadi, dia mention tadi apa? Exit interview. Bila kita buat exit interview tu, kita dapat tahu pekerja tu, kenapa pekerja tu berhenti. Dan Code of Industry Harmony ni mungkin jarang dengar. Code of Industry Harmony ni menentukan keharmonian dalam sesuatu industri. Tapi di sini kita cakap dalam satu-satu syarikat. Macam kita kata bekerja bila kita tahu pekerja ni bila dia masuk syarikat dalam satu syarikat, kita ada surat lantikan. Surat lantikan tu menjadi satu perjanjian agreement antara pekerja dan juga majikan. Itu satu. Kedua, dia ada juga bonded agreement, bond agreement. Bukan bond agreement ni bukan hanya apa yang nak cakap, bukan bond agreement, dia mutual agreement. Maksudnya bila pekerja bekerja, dia mesti bekerja. Mesti bekerja tu maksudnya bila kita dah tawarkan dia jawatan tu, dia perlu melaksanakan jawatan tu. Tak perlulah bos kejar dia hari tanya kerja dah buat ke tidak. Itu maksudnya dia punya mutual agreement yang apa ni, syarikat perlu memberikan dia tugasan. Kenapa? Kalau tengok dalam akta kerja, sekiranya syarikat tu gagal memberi sebarang tugasan kepada pekerja
untuk tempoh tak silap saya melebihi 14 hari, dia boleh dikenakan tindakan. Pasal apa? Sebabnya bukan maksudnya ini ada relate dengan upah. Because apa? Kalau kata kita lantik seorang tu, lepas tu kita tak beri dia kerja. Sedangkan dia tu diberikan kerja berdasarkan masa yang dia bekerja. Masa yang dia bekerja. Tapi kalau pekerja bulan, tu tak timbul lah masalah ni. Because gaji dia gaji bulan. Tapi kalau kata pekerja yang bekerja gaji jam ataupun gaji hari, bila tak ada kerja, dia tak ada pendapatan. Jadi itu orang kata salah satu tanggungjawab. Tanggungjawab perhubungan antara pekerja dan juga majikan. Dan temuan dan perkhidmatan yang kompetitif. Okey, bila pekerja mencari kerja, selalunya bila pekerja mencari kerja, dia akan tengok syarikat-syarikat yang ternama. Pasal apa syarikat yang ternama ni orang kata dia tak goyang. Kalau dulu job security amat penting, tapi sekarang dah kurang. Kalau dulu orang kata kerja bank, selamat tak kena buang. Tapi bank pun lately ni banyak yang buang orang. Ataupun kerja kilang, ataupun kerja syarikat-syarikat korporat. Syarikat korporat pun ada masa ni dia pun membuang orang, retrenchment. Okay. So bila kita ada kompetitif, kita nak pekerja nakkan bila mereka bekerja, mereka bukan hanya setakat mendapat gaji, mereka juga akan mendapat benefit untuk keluarga. Macam kata benefit lain masuk dia. Katakan medical, dia akan syarikat akan membayar kos medical untuk diri dia dan juga untuk keluarga dia. Peluang kenaikan pangkat, latihan, ni kata-kata peluang naik pangkat ada tak? Macam mana nak naik pangkat, latihan yang dia boleh dapat bila bekerja di tengah syarikat. Turnover ni maksudnya bila pekerja ni banyak berhenti. Turnover ni keluar masuk pekerja lah. Ataupun attrition. Turnover ataupun attrition. Maksudnya kalau kata pekerja tu puas bekerja satu tempat, dia akan loyal pada kita. Dia akan loyal pada syarikat. Dia akan memberikan perkhidmatan yang baik. Dia tak adalah terlalu berkira. Setengahnya syarikat kita ataupun bekerja ni, kita minta buat OT pun dia merungut. Ataupun dia tak hadir. Itu satu. Kedua, disiplinary lain. Datang lambat kan. Itu yang kita kata adakah menunjukkan kalau kata pekerja yang macam ni, dia adalah satu sistem yang HR kena tengok. Jangan dibiarkan. Pasal apa? Kalau kata kita start tengok pekerja datang lambat atau MC pekerja tinggi, dia mesti ada sebab kenapa macam tu. Sama ada personal problem ataupun problem dalam jabatan. So dia HR kena tengok, kena perhati benda ni. Bila jadi dia macam ni, jangan biarkan. Sebab tu dalam HR dia ada word condonation. Condonation ni kita tahu pekerja buat masalah, tetapi kita tak mengambil tindakan kepada pekerja tersebut. Jangan buat macam tu. Sebab dia apa? Kalau kata pekerja buat salah, tapi kita tak ambil tindakan, dia akan impact pada pekerja yang bekerja dengan baik. Pasal apa? Dia merasakan dia tidak dilayan dengan adil. Macam ni lah. Kalau kata pekerja tu, dia berprestasi, dia merasakan dia buat kerja banyak, tapi dia tak dihargai. Sedangkan pekerja yang tak buat kerja, yang datang lambat tak dikenakan hukuman. Seolah-olah dia seorang bekerja kat situ lah. Walaupun bukan sebenarnya macam tu. Tetapi kalau kita tak ambil tindakan pada pekerja yang contoh tadi datang lambat, ataupun pekerja yang setakat bekerja saja, yang tu yang HR kena ambil perhatian. Okey, yang keempat, pasal apa? Empat perspektif untuk mengukur kerjaan syarikat. Yang empat, kepuasan diri kita sendiri. Komitmen kita kepada agama kita maksud ni tak adalah kita kerja balik kerja, hanya bekerja. Life kita bekerja je. Pagi pergi kerja, balik malam. Tu tak pada saya itu kurang baiklah. Maksudnya kita ada jiran tetangga kita, kita ada diri kita sendiri, kita ada keluarga, kita ada saudara mara yang perlu kita ziarahi, bangsa dan negara lah. Ini yang kata maksudnya bila kita bekerja try to balance, orang kata balance life. Ada juga setengahnya syarikat yang tengok pekerja tak ambil cuti, dia kata bagus. Sebenarnya tak berapa bagus. Cuti itu diberikan untuk pekerja kita memenuhi masa dengan untuk diri dia sendiri ataupun untuk keluarga dia. Tak adalah bila dia pagi pergi kerja, petang balik kerja, penulis dia macam tu saja. Okey, now kita kata kesilapan penemuduga pula. Kita dah tahu tu penemuduga tidak meledakkan. Ini general. Ini orang kata kesilapan untuk memilih pekerja. Okay, sebentar.
Penemuga tidak meletakkan syarat yang konvensi kriteria yang jelas. Penemuga tiada kemahiran dalam bidang dan gagal mendalami tugas tas jawatan. Terpedaya atau mislead. Ini kita kena perlu ingat. Because apa? Kalau kita nak mengurus syarikat, kita tak boleh tak ada perkara ni. Bezakan cerita rekaan dan fakta. Ini kita punya apa? Kita tengok ada reversal aja. Penemuga perlu tim berdua baik di seorang. Syarikat mencari yang mahu bekerja bukan setakat mengisi jawatan. Tugasan bukan setakat makan gaji semata. Okey. Kita dah pergi tu lagi. Okey. Tadi ada saya berikan 3 perkara. Now tambah ada yang lain. Maksudnya turutan daripada yang awal tadi. Go to staff work. Ini cara kita nak berkomunikasi dengan pekerja kita. Go to staff work area. Meet them on their own turf. Maksudnya kita tak boleh lah. Ini terjadi kalau kita syarikat besar. Syarikat besar kadang-kadang ada kedapatan di mana pekerja bawahan menganggap pekerja office ni macam dewa-dewa. Ada dia ada syarikat yang macam dia. Dia simple aja. Tak apalah awak kerja bahagian atas, aircon, kami kerja dekat factory kilang panas. Ada benda ni. Jadi kita perlu melihat ataupun pergi ke kawasan tempat pekerja tu bekerja. Tapi pada siapa yang hanya setakat bekerja 2-3 orang, dia tak dapat merasakan perkara ni. Tapi kalau kata syarikat kita ada kilang, syarikat kita ada lapangan yang berbeza. Pasal apa? Selalunya kita ni pekerja ada yang aircon, ada yang tidak aircon. Jadi bila perkara ni terjadi, kita kena turun padang. Kita turun padang, pergi tengok tempat pekerja tu bekerja, tengok macam mana panas kita bekerja, so baru kita faham. 5. Ask for staff opinion and listen with an open mind. Try to understand their point of view. Kita tak boleh, maksudnya bila pekerja tu ada orang kata, nak kata kemuskilan tu tidaklah, ataupun ada perkara-perkara yang mereka perlu faham, kita perlu dengar. Pasal tu HR ni listening skill tu kena ada. Kita mendengar yang sometimes cakap lain tapi perbuatannya lain. Kita kena faham apa simptom dia kat situ. Ini trik yang kita perlu belajar. Tapi kalau kata kita syarikat kecil, kita tak nampak sangat perkara ni. Kalau syarikat besar kita nampak. Maksudnya dia involvekan ramai parti. Parti tu maksudnya orang-orang lah. Maksudnya orang-orang yang ada orang kata menimbulkan perkara yang kurang senang dalam syarikat. Jadi kita perlu faham. Kita perlu mendengar apa yang dinyatakan oleh mereka. Senang dia. Kalau perkara nombor 5 ni, tak jarang terjadi dalam syarikat yang kecil. Dia bila syarikat besar dia banyak. Pasal apa? Kita banyak department. Kita banyak pekerja. So bila kita dengar perkara ni, pasal tu kita adakan morning kita adakan meeting, kita adakan perjumpaan dengan kaki tangan. Pasal apa? Kita nak dengar apa masalah kat bawah tu selalunya. Ini termasuklah kalau kita ada hostel. Contoh kita ada hostel, pekerja komplain hostel tak selesa. Jadi apa sebenarnya? Kita pergi tengoklah. 6. Share non-confidential information with staff and ask for their input and respond on issue. Share yang perkara yang tak sulit lah dengan staff. Jangan kita cerita pasal kenaikan gaji. Pasal benda-benda tu sensitif. Benda yang tak confidential, yang bukan rahsia kita boleh share dengan pekerja. Pasal apa? Kita nak input daripada mereka. Macam mana kita nak memajukan syarikat. Itu nombor 6. Okay. Dan kita pergi pula pada mengapa perlu motivasi. Kita ni because apa? Bila kita cakap mengenai macam mana kita nak urus syarikat, kita akan bercakap pasal apa? Sistem. Kita akan cakap macam mana nak berkomunikasi dan bekerja. Now kita kata kenapa perlu motivasi? Kenapa? Pasal apa? Bila pekerja datang, mereka akan datang ni kata untuk bekerja, bukan cakap untuk bekerja, tapi mereka juga perlu memotivasikan diri mereka. Pasal apa? Untuk merangsang, memberi inspirasi dan mendorong pekerja untuk melaksanakan keupayaan terbaik mereka. Selalu kalau macam sekarang ni kurang. Kalau kata zaman-zaman 90-an, kita selalu dengar motivational talk. Motivasi. Cakap mengenai macam mana nak memotivasikan pekerja. Pasal tu kalau kata siapa yang ada sales team ataupun pasukan jualan, mereka akan adakan morning
morning booster dia panggil. Apa nak dapat orang kata nak dapat dia punya apa? Nak dapat dia punya feel macam mana nak close. Itu adalah salah satu cara macam mana untuk kita meningkatkan prestasi pekerja. Okey, meningkatkan prestasi syarikat jika bekerja sebagai satu pasukan tiada yang impossible. Ini semua kenyataan. Ini semuanya kenyataan. Pasal apa? Kalau kita boleh syarikat tu dapat memotivasikan pekerja, nothing impossible. Tak ada apa yang tak mungkin untuk dicapai. Dan motivasi dapat membantu individu mencapai matlamat diri. Maksudnya kalau kata kita dapat memotivasikan pekerja. Dia sebenarnya dalam motivasi ini dalam apa slide yang tadi mention tadi ada 20 cara macam mana kita nak memotivasikan pekerja. Sebab apa? Bila kita dapat memotivasikan pekerja, kita tak perlu tanya pekerja tu dah buat ke tidak. Pasal pekerja tu dalam diri kita, dalam diri mereka sendiri, mereka dah ada cara macam mana untuk memotivasikan diri masing-masing. Okey? Ini yang saya share pada ni. Why people do not do what you want them to do? They don't know why. Ini sebenarnya akan menjawab. Ini ada lebih kurang 20 soalan yang saya tulis kat sini. Yang 20 soalan ni akan terjawab kalau kita ada documentation. They don't know why. Berarti bila kata dia tak tahu macam mana buat kerja, kita dah beri dia JD kan? Kita dah beri dia job description, kita dah beri dia KPI. Dia tak boleh tanya kenapa dia tak tahu. Unless kita pilih salah orang. They don't know how. Pasal tu SOP penting. Macam mana nak buat kerja. They don't know what. Macam mana apa kerja. Sedangkan kita dah beritahu kat dia dalam JD dia. They think their way is better. Ini kadang masalah. They think dia merasakan cara dia baik. Jadi kita perlu ada polisi kita. Kita ada cara kita nak buat macam mana. They don't know your priorities. Pasal tu kita ada KPI. Apa target kita? Target harian, target mingguan. There is no reward for doing it. Pasal tu tadi mention tadi, kita perlu ada polisi, ganjaran ataupun bila nak naik pangkat ataupun ini hanya bukan setakat benefit termasuk juga punishment. Okey. They think they are doing it. Bila dia rasa dia merasakan yang dia buat kerja tu, that's why datang monitoring. That's why datang assessment. Kenapa kita perlu assess pekerja, kenapa kita perlu monitor pekerja tu. Ini yang 7 yang pertama. 8. They are rewarded for not doing. Reward maksudnya pada mereka yang tak berprestasi tu kena ambil tindakan, jangan biarkan. They are punished for doing it. Maksud dia dihukum kerana buat perkara tu, kita tengok pasal apa benda ni terjadi. Kadang-kadang dia punya perception saja. Dia merasakan diri dia dihukum sedangkan tidak. They fear being punished. Ini kita kena masuk communication tadi. Communication dengan pekerja kita. They are not punished for doing it. Yang ni saya mention tadi. Kalau kata pekerja yang ambil tindakan salah, yang contoh simple aja, yang selalu datang lambat ke, yang selalu tak komit kerja, ambil tindakan. Jangan biar. Obstacle atau barriers, ini tengok pada SOP. Kalau nombor 12, tengok ada apa, kenapa mereka tak boleh buat perkara ni. They do not have the ability. Kalau kata nombor 13, they do not have the ability ni, tengok dia punya skill, kompetensi dia ada tak? Dia boleh buat ataupun tidak kerja tu. Dan 4, dia distracted by personal problem. Okey, kalau kata personal problem ada kat dia, tengok apa yang kita boleh bantu mereka ni. Okay, no one could do it, not even you. Ini kan ada masalah lah. Kalau kata tak boleh buat, macam mana cara? Okey, nombor 15 ni ada contoh very simple. Kalau kata no one could do it, not even you. Okey, katalah satu kerja tu tak siapa boleh buat. Kita pun tak boleh buat. Tapi macam mana kita nak buat? Okey, saya ambil satu contoh. Kalau katalah pekerja tu nak bercuti. Pekerja nak bercuti, dia buat, katalah dia buat satu kerja, dia nak bercuti. Macam mana? Ataupun dia tiba-tiba emergency. Tiba-tiba emergency, katalah copywriting, dia kena upkan video ataupun wording ataupun kena upload certain program dalam Insta ataupun dekat FB. So cara dia macam mana? So cara dia adalah di mana dia perlu menyiapkan dia punya apa nak uploadkan tu ahead of the date. Kalau kata dia kena sediakan 3 perkara, 3 perkara untuk dia upload dalam dia punya FB page. So maksudnya kalau kata dia nak bercuti, apa yang dia nak uploadkan tu dah ready. So kalau dia nak bercuti emergency ke atau cuti biasa,
apa yang dia nak uploadkan tu dah ada dalam sistem. So kita boleh upload. Pasal apa kita tak mampu nak buat? Kalau katalah advertisement, kita tak dia bila dia bercuti tak ada siapa boleh buat. Tapi kerana apa? Kerana perkara tu dah disediakan awal, walaupun dia bercuti kita masih boleh uploadkan benda tu itu salah satu contoh. No one could do it, not even you. So maksudnya kita kena ambil step ahead of it lah untuk sediakan benda tu Okey, ini ada sesi pagi ni macam mana antara-antaranya cara macam mana kita nak menguruskan syarikat dari segi HR. Nampak apa yang saya mention daripada awal tadi, macam mana kita nak ambil pekerja, kena ada documentation. Bila pekerja masuk, kita kena ada ke induction. Lepas ada induction, kita kena ada sistem ataupun polisi. Ataupun kita kena ada staff handbook untuk kita memastikan syarat terma perkhidmatan pekerja tu diikuti. Okey. Kemudian lepas daripada itu kita tengok macam mana nak menguruskan syarikat bersistem. Kita perlu ada polisi. Kita perlu ada visi dengan misi. Sebab apa? Visi dengan misi ni akan membuatkan pekerja tu bekerja dalam satu tim. Bekerja dalam satu tim. Selepas tu kita adakan induction. Bila kita ada induction, pekerja faham apa tugasan yang mereka perlu lakukan. Okey, itu antara-antaranya. Lepas tu bila pekerja masuk bila pekerja masuk bekerja ataupun bertugas dalam syarikat, apa yang disediakan, ketua jabatan tu kena ambil maklum. Ketua jabatan tu kena ambil maklum yang dia kena mengawasi pekerja tu sama ada pekerja tu berprestasi ataupun tidak. Selepas daripada tu kita tengok macam mana nak cara berkomunikasi dengan pekerja. So maksudnya kita jangan biarkan pekerja ni ataupun tak ambil perhatian apa yang pekerja kita utarakan. Maksudnya bila pekerja mengutarakan sesuatu, kita kena ambil tindakan. Selepas tu kalau kita ada WhatsApp group dan syarikat, make sure WhatsApp group tu kita adakan polisi. Jangan biarkan WhatsApp group tu orang kata tanpa monitoring. Kerana dia dapat daripada pengalaman, ada syarikat-syarikat yang membiarkan WhatsApp group ni loose ataupun tak dipantau. Akhirnya WhatsApp group ini yang membuatkan perpecahan antara pekerja dengan pekerja, menyebabkan pekerja tu berpuak-puak. Dan kemudian last kali sini, kenapa? Kenapa ini antara soalan-soalan, kenapa why people do not do what you want them to do? Soalan-soalan ni sebenarnya bukan menjawab. Soalan ni dilontarkan, tetapi sebenarnya kalau kita kalau kita ikut daripada awal, soalan ni tak sepatutnya mereka lontarkan kepada kita. Sebab apa? Kita dah sediakan job decision, kita sediakan job specification, kita sediakan KPI, kita sediakan, so tugasan dia kita sediakan, dan kita berikan, kata dia perlu buat report. So tak ada sebab kenapa dia kata contoh kat sini, katalah contoh kat sini, they don't know why. Dia tak tahu kenapa dia kena buat kerja. Sedangkan kita lantik dia, itulah jawatan dia. Kalau kata dia kerani bahagian pentadbiran, tugas dia kerani bahagian pentadbiran lah. Sebab tu bila setiap jawatan ada, kita perlu adakan JD untuk setiap jawatan. Okey, so untuk pagi ni kita berhenti rehat kat sini sebentar. Pukul 11 kita berhenti. Ada apa-apa soalan tak untuk pembuka pagi ni? Pembuka pagi ni agak general agak general, agak luas sikit. Okey. Oh, Mimi Rihan tanya, macam mana kita nak terminate staff yang ada penyakit yang mudah menjangkit? Perlu ke JTK untuk siapa form ke sebab dalam agreement pekerjaan dah nyatakan company boleh terminate once dapat tahu kalau ada penyakit bahaya like. Okey. Ini penyakit yang berjangkit ni sebenarnya pertamanya, kalau kata penyakit berjangkit pertamanya dalam agreement lah. Tapi Mimi Raihan, saya akan cuba dapatkan yang lebih detail lah. Macam mana kalau kata penyakit berjangkit ni untuk kita terminatekan. Mungkin saya tak dapat jawab pada hari ni. Saya akan jawab kemudian pada Mimi Raihan. Kalau ada penyakit berjangkit HIV ke ataupun contoh kalau kata TB contoh penyakit-penyakit ni kata macam kata HIV ataupun TB yang berjangkit lah. So saya akan dapat buat masa ni tak dapat menjawab pasal apa saya tak berani nak kata perkara ni, because kalau kita dapat tahu perkara ni dalam agreement dah ada dan kita kena ikut follow dalam agreement. Maksudnya kalau kata dah tulis dalam agreement ada, penamatan pekerja sama.
penamatan pekerja sama. Cuma dia akan dibrandkan sebagai tidak mengambil perhatian pada pekerja. Itu saja. Kalau setakat nak buang bekerja, kena ikut yang biasa, tak masalah. Sebab apa? Sebab dia bila kita nak tamatkan pekerja, kita tak perlu memberikan sebab munasabab. Sebenarnya kalau kita nak tamatkan pekerja tu, tetapi kita akan dipertanggungjawabkan sekiranya kita buang pekerja tu tanpa sebab yang munasabah. Pasal tu timbul constructive dismissal. Constructive dismissal ni kalau kita maklum di mana pekerja tu boleh bawa kes dia ke IR. Pasal apa? Dia merasakan diri dia ditamatkan perkhidmatan tanpa sebab yang munasabah. Itu word sebab yang munasabah. Pasal apa? Kalau kita nak terminate pekerja, as long kita bayar, pertama kita bayar dia punya penamatan perkhidmatan. Faedah penamatan perkhidmatan, gaji yang tertunggak, cuti yang tak digunakan, tak ada masalah. Kalau kata pergi JTK. Tapi kalau dia pergi ke IR, dia akan tengok sama ada penamatan tu munasabah ataupun tidak. Bila munasabah tu selalu subjektif lah. Kenapa, atas sebab-sebab apa kita nak tamatkan pekerja tu. So yang Cik Mimi saya akan cuba dapatkan detail, tetapi secara langsungnya atau tidak, sebarang penamatan kita tak perlu pergi JTK. Kecuali kalau kita nak buat retrenchment. Kita akan merujuk JTK untuk dapatkan formula tu betul ataupun tidak. Sama ada kita dah buat retrenchment ke, kita nak buat VSS ataupun MSS, normally kita akan pergi pada JTK because apa? Dia ada formula dia. Formula dia yang perlu kita patuhi ataupun penuhi. Bila kita kata nak buat MSS, kita perlu berikan kadar-kadar tertentu. Kalau kita nak buat retrenchment, kita perlu bayar pampasan yang tertentu, dan orang-orang yang kita pilih, pekerja-pekerja yang kita pilih untuk penamatan dalam retrenchment ada sifir dia. Yang tu saya mention selalu LIFO, last in first out. Siapa yang masuk kemudian sekali, dialah yang akan diberhentikan awal. Cik Mimi, saya harap saya akan cuba dapatkan cara detail. Haji, sebab dengar ke? Sebab kita dah dapatkan pengesahan daripada doktor, sebab kita punya company dialysis kan, so memang melibatkan pesakit semua. So dia pula adalah macam kira pembantu jururawat lah, dia bukan nurse, dia pembantu. So dia melibatkan darah, and kita dah buat every year kita akan ambil blood test. Tiba-tiba kita dapat tahu dia ada HIV untuk tahun ni. Jadinya benda tu melibatkan patient, kita risau akan bagi efek lain pada orang lain macam tu. So doktor dah mengesahkan dan memang positif lah macam tu. Okey, kalau kata macam tu, agreement ada mention tak? Kalau sekiranya dia didapati mempunyai HIV, dia boleh ditamatkan perkhidmatan? Kita ada mention, cuma cara kita nak tamatkan macam macam Tuan Haji cakap, kita nak bagi faedah penamatan perkhidmatan semua tu, kita pun dah jumpa dia, kita perlu terminate dia apa semua, dan dia setuju. Cuma cara yang lebih baik kita macam company nak bagi dia 3 bulan gaji lah, sebab kita kesiankan kat dia kan. Okay. Macam tu. Kalau kata macam tu tak masalah, because saya mention tadi, sebarang penamatan kita tak perlu rujuk kepada JTK, kecuali untuk akses untuk mendapatkan dia punya formula. Kalau kata macam ni dah ada persetujuan bersama, tak masalah. Maksudnya kalau dah ada persetujuan bersama, pertama. Kedua, kalau dalam kita punya surat lantikan kita dah mention kalau sekiranya ada perkara-perkara berikut, sebagai contoh katalah macam tadi HIV, ataupun ada penglibatan dalam jenayah-jenayah, dia kita memang boleh tamatkan, tak ada masalah. Okey? Saya harap menjawab Mimi. Okey. Okey, nak kita berhenti pukul 11, kita sambung 11.10 tadi. Ada apa-apa soalan ke yang nak tanya pada slide saya sepanjang tadi? Memang saya akui slide saya pagi ni agak general. Dia macam ada rojak-rojak sikit, bercampur. Maksudnya dari segi motivasi, segi KPI, segi segi induction, semua saya kaitkan semua sekali lah. Ada apa-apa soalan nak tanya ke? Okay, kalau tak ada kita berhenti rehat 10 minit. Saya nak tengok slide kita yang seterusnya. Sekarang pukul 11.05 jam saya. Kita sambung balik pada pukul 11.15 Boleh Okey. Kita sambung pada 11.15